Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam PDPR bersempena dengan sekolah yang masih belum dapat dibuka lagi akibat daripada pandemik COVID-19. Okey, hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Okay, saya Cikgu Roslan bin Muhammad, salah seorang guru Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya, telah diamanahkan dan ditugaskan untuk mengajar kelas kamu bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, iaitu kelas 5 Alpha. Tahun lepas, saya dah bersama kamu dalam mata pelajaran sejarah, tapi tahun ini saya merupakan guru kelas 5 Alpha dan guru Bahasa Melayu tahun 5 Alpha. Baiklah, untuk pertama kalinya, kelas PDPR secara online ni, saya menggunakan teknik video lah. Sebabnya, sekiranya kamu tidak berapa faham, tidak dapat menguasai, kamu boleh menontonnya secara berulang-ulang. Sehinggalah kamu dapat memahami apa isi pelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini. Okey, untuk hari ini, kelas Bahasa Melayu tahun 5, saya telah menyediakan satu video yang berkaitan dengan unit 1, iaitu impian keluarga. Dalam unit ini saya fokuskan kepada standard kandungan 1.2, iaitu mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Manakala standard pembelajarannya 1.2.6, iaitu mendengar, memahami dan menyebut pelbagai ragam ayat dan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Objektif pada akhir PDPR nanti, murid-murid dapat membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul. Okey, sebelum itu, saya yakin dan pasti kamu semua belum memperoleh buku teks dari pihak sekolah bagi tahun 5. Jadi, kalau sesiapa yang dah ada, agak senanglah untuk kita meneruskan PDPR ini. Sekiranya belum ada, kamu boleh mendownload buku teks digital, okey, pada pautan yang saya sediakan. Okey, ini yang petikan ni adalah saya ambil daripada buku teks digital tahun 5. Okey, cuba kita tengok buku teks sama-sama. Awak boleh baca sama-sama dengan saya. Okey, tajuknya ialah Impian Keluarga, Tahniah Mak Usu. Perhatikan gambar dan kita akan baca sama-sama. Hari ini Mak Usu memperoleh ijazah. Farhana ingin mengucapkan tahniah. Mak Usu juga ingin berterima kasih kepada Farhana kerana dapat hadir. Kejayaan Mak Usu memang patut saya contohi. Ya, Farhana, cita-cita menceburi bidang kejuruteraan telah Mak Usu capai. Tentu kamu juga mempunyai cita-cita. Ya, saya bercita-cita menjadi... Okey, dia tinggalkan tempat kosong, itu adalah bertujuan untuk lisan.
Jawapannya awak boleh tengok pada gambar yang di bawah tu, dah tentunya yang ini menjadi juru terbang. Okey. Dan petikan ada rangkai kata ataupun frasa-frasa ayat di bawah tu, dia ada bagi beberapa frasa, dan frasa tersebut ada kaitan dengan PDP kita pada hari ini. Okey, cuba kamu perhatikan pada petikan tu, terdapat pelbagai jenis ayat. Okey, terdapat pelbagai ragam ayat. Apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini ataupun apa yang ingin kita pelajari pada hari ini ialah ayat aktif dan ayat pasif. Okey. Saya yakin pada tahun 4 kamu telah mempelajari ayat aktif dan ayat pasif. Dan saya yakin juga ingatan awak pun sudah kabur dan awak pun rasanya masih tak ingat, ataupun kalau ingat, alhamdulillah lah. Okey, tak apa, saya ulang balik. Ayat aktif, dengar betul-betul ya. Ayat aktif ialah ayat yang menekankan subjek. Subjek ni, yang dimasukkan subjek ialah pelaku. Orang yang terlibat dalam ayat, orang yang membuat kerja dalam ayat tu. Ayat aktif ni biasanya melibatkan kata kerja. Okey. Ayat aktif ialah ayat yang menekankan subjek. Bermakna subjek berada di hadapan ayat. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kerja berimbuhan men ataupun frasa kerja. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesti ada objek. Dan yang keempat, keterangan. Keterangan ni adalah optional ataupun pilihan. Ada pun boleh, tidak ada pun boleh. Tak ada pun kadang-kadang menyebabkan ayat itu juga boleh menjadi gramatis. Jadi, susunan ayat aktif ialah 1, 2, 3 dan 4. Apa itu 1, 2, 3, 4? Tengok balik. 1, subjek. Mana subjek di depan? 2, kata kerja ataupun frasa kerja. 3, objek. Dan 4, keterangan. Jadi susunan ayatnya bermula dengan subjek, diikuti dengan kata kerja, diikuti dengan objek dan diikuti dengan keterangan. Formulanya 1, 2, 3, 4. Okey, saya bagi contoh. Pihak berkuasa telah membantras aktiviti pembalakan haram itu semalam. Okey, tengok yang berwarna merah. Nombor 1. Tengok formula kat bawah tu, nombor 1 apa dia? Subjek, mesti berada di depan. Subjek. Nombor 2, kata kerja. Membantras. Membantras ialah kata kerja. Nombor 3, objek. Aktiviti pembalakan haram. Dan nombor 4, keterangan. Itu semalam. Jadi susunnya je 1, 2, 3, 4. Pihak berkuasa ialah subjek. Telah membantras ialah kata kerja atau frasa kerja. Aktiviti pembalakan haram adalah objek dan itu semalam adalah keterangan. Ingat, ayat aktif ditulis dengan turutan 1, 2, 3 dan 4. Okey, tak faham lagi? Kita tengok contoh yang kedua. Saya akan mengemas bilik adik setiap pagi sebelum pergi ke sekolah. Okey. Saya akan mengemas bilik adik setiap pagi sebelum pergi ke sekolah. Okey. Saya adalah pelaku, merupakan subjek. Mengemas, kata kerja. Bilik adik, objek. Apa yang dia kemas? Benda. Benda tu apa? Bilik adik. Okey, dan 4 setiap pagi sebelum pergi ke sekolah, itu adalah keterangan. Jadi susunannya tetap 1, 2, 3 dan 4. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada
ayat pasif. Tadi kalau ayat aktif, subjek berada di depan. Sekarang, ayat pasif ialah ayat yang menekankan objek. Bermaksud, objek berada di hadapan ayat. Dan perlu diingat, ayat pasif terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama, ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua. Dan yang kedua, ayat pasif kata ganti nama diri ketiga dan kata nama. Okey, saya ulang balik. Ayat pasif mesti kat depannya ialah objek. Berbeza dengan ayat aktif. Kalau ayat aktif tadi subjek di depan, tapi ayat pasif objek di depan. Ayat pasif ada dua. Satu, ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua. Dan yang kedua, ayat pasif kata ganti nama diri ketiga dan kata nama. Apa itu kata ganti nama diri? Masih ingat? Harap-harap masih ingat. Kalau tak ingat, saya ingatkan kembali. Okey, ini yang dikatakan dengan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ada tiga. Pertama, kedua dan ketiga. Apa itu kata ganti diri pertama? Iaitu saya, aku, kita, kami, beta, hamba, patikku. Yang bermaksud membahasakan diri kita apabila bercakap dengan orang lain. Okey, kata ganti nama diri kedua, iaitu kata ganti nama diri kepada orang yang kita ajak bercakap. Kamu, engkau, mu, kalian dan seterusnya. Dan kata ganti diri yang ketiga, kata ganti nama diri yang ketiga ialah orang yang tidak terlibat dalam percakapan kita. Dia, nya, mereka, baginda dan seterusnya. Okey, saya harap awak boleh ingat kembali. Okey, kita pergi yang pertama tadi. Ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua. Dalam ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua, kata kerja tiada imbuhan awalan. Kata kerja tiada imbuhan awalan. Kalau tadi ada imbuhan men. Yang ini tidak ada imbuhan awalan. Dan susunan ayat dia, kalau tadi 1, 2, 3, 4, untuk ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua, sudah bertukar menjadi 3, 1, 2, 4. Iaitu objek, objek, 1, subjek, 2, kata kerja ataupun frasa kerja, dan keempat ialah keterangan. Balik 3 adalah objek, 1 ialah subjek, 2 adalah kata kerja dan keempat adalah keterangan. Okey. Kita tengok balik. Contoh ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua. Nasi ayam saya masak untuk ayah. Nasi ayam ialah objek. Ingat, ayat pasif mesti bermula dengan objek. Saya ialah subjek. Okey, subjek. Masak, kata kerja ataupun frasa kerja. 4 ialah keterangan. Kita tengok contoh satu lagi. Lobak merah itu kamu beli di pasar. Lobak merah adalah objek. Sebab dia kata ayat pasif. Kamu ialah subjek. Ini kata ganti diri yang kedua.
Tadi saya adalah kata ganti diri pertama. Kamu kata ganti diri kedua. Beli ialah kata kerja. Di pasar ialah keterangan. Ingat, kata ganti diri pertama 1 dan 2 mesti ditulis dengan turutan 3, 1, 2, 4. Okey. Contoh yang kedua. Ayat pasif, kata ganti nama diri ketiga dan kata nama. Kata kerja mesti ada di, diikuti dengan kata kerja, lepas tu oleh. Contoh, di ikuti kata kerja makan, oleh. Di kerja jual, oleh. Di kata kerja banteras, oleh. Okey. Susunan ayatnya berbeza. 3, 2, 1, 4. Okey. 3, apa dia? Objek. 2, kata kerja ataupun frasa kerja. 1, subjek dan 4, keterangan. Bermakna bermula dengan objek, diikuti dengan kata kerja, diikuti dengan subjek dan diikuti dengan keterangan. Kita tengok contoh ayat. Ayat pasif, kata ganti nama diri ketiga dan kata ganti nama dan kata nama. Okey. Rakyat diminta oleh baginda supaya hidup aman. Okey. Rakyat, objek, sebab dia nombor 3. Mesti bermula dengan objek ayat pasif. Diminta oleh, kata kerja. Baginda, subjek, supaya hidup aman, keterangan. Contoh yang kedua, kereta yang rosak itu telah dibaiki oleh Ah Chong dengan sempurna. Okey. Kereta yang rosak itu merupakan objek, telah dibaiki kata kerja. Tadi saya dah cakap, di kata kerja oleh. Acong 1, sebabnya ialah subjek dan kerja. Dengan sempurna adalah keterangan. Okey. Kita tengok balik, imbas kembali pada buku surat pertama. Tengok apa yang saya tunjuk dalam anak panah, yang saya kotakkan berwarna merah. Dalam ni terdapat beberapa kata ataupun frasa aktif dan pasif. Okey. Contoh, dibimbing oleh ibu bapa. Kemahiran saya kuasai. Okey. Pesawat dipandu. Memperoleh keputusan cemerlang. Itu merupakan frasa aktif dan frasa pasif. Okey. Saya dapat merasakan agak susah untuk memahami, tapi tak apa. Kaedah PDPR ini agak susah sebabnya kita tidak berdepan. Okey. Sekarang ni ada sedikit latihan untuk menguji penguasaan kamu. Diharap kamu dapat menukarkan ayat aktif yang saya bagi ni kepada ayat pasif. Contoh, Wati membeli kasut merah itu di pasar malam. Okey, yang saya bagi ni adalah ayat aktif. Ayat aktif ialah susunan 1, 2, 3 dan 4. Wati, pelaku ataupun subjek 1. Membeli, kata kerja. Kasut merah, objek. Di pasar malam, keterangan. Jadi awak tukarkan kepada
ayat pasif yang bermula dengan objek di depan. Okey, contohnya, kasut merah itu dibeli oleh Wati di pasar malam. Saya bagi contoh satu je. Yang lain awak cuba senaraikan. Awak buat daripada satu kertas, helaian kertas. Lepas tu dah siap, awak bolehlah snap dan cuba hantar kepada saya secara personal. Saya rasa hanya sekadar itu untuk kali ini. Terima kasih kerana dapat mengikuti kelas PDPR dengan baik. Semoga apa yang kita usahakan ini mendapat manfaat dan dipermudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.